Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kumpulan kami akan membentangkan satu video yang bertajuk Berbudaya kepada Adat. Sebagai pengenalan, Malaysia adalah sebuah negara yang berbilang kaum dalam keadaan aman dan damai. Tiga kaum utama di Malaysia ialah Melayu, Cina dan India. Melayu merupakan kaum terbesar yang membentuk 54% daripada penduduk Malaysia. Melayu adalah salah satu kaum yang beragama Islam, berbahasa Melayu dan mengamalkan budaya Melayu. Kaum Melayu mempunyai pengaruh yang penting dalam arena politik Malaysia. Cina pula mewakili 25% daripada penduduk Malaysia dan tinggal di bandar-bandar pantai barat Semenanjung. Kebanyakan kaum Cina beragama Buddha, Taoism dan Kristian. Mereka juga berbahasa dalam bahasa Mandarin, Hokkien, Hakka, Cantonese dan lebih domen dalam bidang ekonomi. India membentuk 77.5% daripada populasi dan kebanyakan mereka beragama Hindu. Mereka bertutur dalam bahasa Tamil, Malayan dan Hindi. Selain itu, terdapat juga kaum Sikh, Serani, Eurasian dan juga kaum-kaum Bumiputera yang lain. Bahasa Melayu merupakan bahasa rasmi Malaysia, tetapi bahasa Inggeris digunakan secara meluas setiap hari ini. Kerajaan Malaysia mengambil langkah menerusi dasar kebudayaan kebangsaan 1971 yang menentukan apa yang dianggap sebagai budaya rasmi berdasarkan kepada budaya Melayu dan mengintegrasikan pengaruh Islam. Bahasa yang sangat berpengaruh ini hanya sebagai teks Melayu yang dianggap sebagai teks budaya rasmi. Kawalan kerajaan ke atas media amat kuat dan kebanyakan saluran media dan berkaitan dengan kerajaan dalam beberapa cara untuk mengawal dalam Akta Dasar Kebudayaan Kebangsaan 1971. Terima kasih. Kumpulan etnik di Malaysia. Malaysia merupakan salah satu negara berbilang kaum yang hidup dengan harmoni. Negara Malaysia mempunyai masyarakat berbilang etnik, budaya dan bahasa. Setiap etnik akan cuba mengekalkan kebudayaan mereka yang berbeza. Malaysia terdiri daripada tiga kaum utama yang digelar sebagai kaum majoriti, iaitu Melayu, Cina dan India. Melayu merupakan kaum terbesar, iaitu sekitar 55 hingga 60%, Cina 20%, India 10% dan lain-lain adalah selebihnya. Lain-lain etnik di Malaysia adalah sekitar 80 etnik ataupun puak. Ia meliputi Malaysia Timur, iaitu di Sabah dan Sarawak. Walau bagaimanapun, di Sabah juga terdapat kaum majoriti, iaitu Kadazan Dusun, Bajau dan Murun, dan ada berbagai-bagai berpuluh-puluh puak ataupun etnik lain yang berada di Sabah. Di Sarawak pula terdapat kaum majoriti, iaitu Dayak sekitar 40% yang terdiri daripada Iban dan Bidayuh, serta kaum Melayu Sarawak, Melanau, Bisaya, Kedayan dan lain-lain etnik lain yang berpuluh-puluh etnik yang berada di sana. Kontroversi yang berlaku sejak kebelakangan ini berkenaan dengan asas-asas perpaduan yang berlaku di Malaysia ini, banyak faktor, iaitu antara salah satunya adalah berkenaan dengan perbezaan budaya dan adat. Okey, jadi berkenaan dengan kontroversi yang berlaku ini, sebenarnya penyelesaiannya telah termaktub di dalam Perlembagaan Malaysia yang mana memperuntukkan bahawa orang-orang Melayu dan Bumiputera diberikan hak keistimewaan dan juga tidak ketinggalan kaum minoriti seperti India dan China telah diberikan hak yang seadilnya kepada mereka. Banyak perkara-perkara yang kita boleh lihat, sebagai contohnya hak beragama, hak mengamalkan adat resam. Sebenarnya kita boleh menghormati setiap hak-hak yang ada ini, dan kalau kita menghayati sebenar-benar perlembagaan yang ada, sebenarnya kita boleh mengekalkan keharmonian yang sedia ada.
Masyarakat Melayu merupakan kumpulan etnik terbesar yang berada di Malaysia. Antara aktiviti kesenian masyarakat Melayu adalah seperti silat, kuda kepang, tarian zapin, makyong, permainan wau, permainan gasing, permainan sepak takraw, tarian lilin dan lain-lain. Dari segi seni bina masyarakat Melayu, kebanyakan proses seni bina adalah rumit, bersesuaian dengan keadaan iklim tropika seperti menggunakan struktur bertiang di atas tanah, bumbung berbucu tinggi dan tingkap besar serta terdapat ukiran organik yang halus. Pada peringkat awal rumah Melayu, ianya adalah berbentuk rumah asas yang dikenali sebagai rumah pisang sesikat. Seterusnya adalah kumpulan etnik Bumiputera. Orang asli merujuk kepada kumpulan Bumiputera yang berada di semenanjung Malaysia. Keunikan budaya etnik-etnik ini dapat dilihat melalui penghasilan pelbagai hasil kraftangan yang mempunyai ciri-ciri yang melambangkan identiti etnik-etnik berkenaan. Antara aktiviti kesenian yang ada di Sabah adalah seperti tarian Sumazau, tarian Magunatip, tarian Bronsai, tarian Lansaran dan tarian Sumandai. Manakala tarian yang ada di negeri Sarawak adalah seperti tarian Ngajat, tarian Koncong dan tarian Datun. Seni bina yang terdapat di Sarawak adalah seperti rumah panjang yang dibina berhampiran dengan sungai yang menjadi laluan utama bagi masyarakat tersebut. Rumah panjang ini mempunyai bilik-bilik keluarga yang berjumlah 20 sehingga 80 buah bilik yang boleh menempatkan sehingga 200 ke 800 orang penghuni. Manakala di Sabah, pembinaan rumah mereka adalah banyak dipengaruhi oleh kepercayaan mistik masing-masing. Masyarakat Cina merupakan kumpulan etnik kedua terbesar di Malaysia. Antara aktiviti kesenian masyarakat Cina adalah seperti tarian singa, tarian naga dan tarian kipas. Seni bina masyarakat Cina terbahagi kepada dua, iaitu seni bina tradisional Cina dan seni bina Baba Nyonya. Kebanyakan masyarakat Cina mempunyai kepercayaan terhadap sesuatu ukiran atau seni bina yang digambarkan. Manakala seni bina Baba Nyonya berkonsepkan halaman terbuka di dalam bahagian rumah dan pemasangan jubing yang cantik serta bercorak. Masyarakat India merupakan kumpulan etnik minoriti yang berada di Malaysia. Antara aktiviti kesenian masyarakat India adalah tarian klasik India yang terdiri daripada tarian Bharatanatyam, tarian Kathak dan tarian Bhangra. Seni bina India banyak dipamerkan melalui kuil-kuil Hindu yang memperlihatkan unsur-unsur yang berwarna-warni dan unsur-unsur dewa-dewi kepercayaan Hindu. Contohnya adalah seperti kuil Sri Mahamariamman yang merupakan kuil tercantik di negara ini. Seni binanya dipaparkan secara terperinci yang menggabungkan ukiran halus, hiasan emas, motif lukisan tangan dan jubin yang cantik. Okey, kita masuk ke bahagian sastra. Sastra atau namanya adalah tradisi lisan sebenarnya telah wujud dan sangat dipengaruhi oleh AP India. Dan selain itu, sastra lisan seperti cerita rakyat telah berkembang walaupun kerja-kerja percetakan telah muncul. Dan apa yang menarik di sini, pada sejarah terawal tulisan bahasa Melayu telah dijumpai oleh M. Battenberg pada batu bersurat kedudukan bukit. Tarikh batu bersurat ini ialah 682 Masihi yang menggunakan aksara tulisan Palava bahasa Melayu tua dan kemudiannya menggunakan beberapa aksara seperti tulisan rencang, kawi sebelum wujudnya tulisan Arab Jawi. Dan pada ketika ini, kisah-kisah yang wujud diberikan pengajaran dalam agama Hindu dan Buddhism telah diambil dan mempunyai makna sejagat dengan garis cerita utama mereka kekal utuh. Setiap Kesultanan Melayu mencipta tradisi sastra mereka sendiri yang dipengaruhi oleh cerita-cerita lisan yang sudah ada dan dalam membolehkan sastra dapat diakses dengan lebih daripada apa yang cukup kaya untuk menanggung tulisan tangan. Selain itu, pada awal tahun ke-20-an, kesusastraan mula berubah untuk mencerminkan perubahan norma rakyat Malaysia.
Okey, bagi puisi Melayu adalah sangat maju dan menggunakan dalam pelbagai bentuk. Okey, sebagai contohnya seperti hikayat adalah naratif tradisional dan cerita-cerita yang ditulis dalam fiksyen itu dinamakan menggunakan hikayat dan diikuti dengan nama protagonis. Selain itu, pantun pula adalah bentuk puisi yang digunakan dalam aspek budaya Melayu dan bagi syair adalah satu lagi bentuk naratif sekaligus syair ini adalah yang paling popular antara yang lain. Pada abad yang ke-19, kesusasteraan yang telah dihasilkan Malaysia telah memberi tumpuan terutamanya kepada cerita-cerita royalti. Okey, akhir sekali rusuhan kaum pada tahun 1969 telah mempengaruhi kesusasteraan di mana telah berlakunya penambahbaikan ekonomi pada tahun tersebut dan membawa perubahan sosial dalam bentuk kesusasteraan baharu. Dan Okey, pakaian menunjukkan kepada kita ciri-ciri kebudayaan sesuatu bangsa. Kalau kita imbas kembali pada zaman Kesultanan Melayu lama, pakaian itu sendiri melambangkan status di pemakaiannya di Malaysia yang mempunyai pelbagai masyarakat yang majmuk atau berbilang kaum. Budaya pakaian yang pelbagai ini dia menunjukkan kepada kita kebudayaan sesuatu bangsa. Dalam masyarakat Melayu sendiri kita boleh lihat busana-busana seperti baju kurung, baju kebaya, baju Melayu, tanjak, samping acap kali digunakan pakai ataupun acap kali dikenakan oleh kaum-kaum ataupun etnik-etnik yang berbangsa Melayu di Malaysia. Okey, manakala pemakaian roti atau sari pula lebih sinonim dengan masyarakat India dan samsu atau songsam pula lebih merujuk kepada budaya masyarakat Cina di Malaysia. Okey, kepelbagaian budaya ini tidak terhenti setakat pakaian semata-mata. Kepelbagaian budaya ini ada menghidangkan kepada kita pelbagai jenis makanan yang diwarisi turun-temurun oleh sesuatu bangsa. Kita boleh lihat budaya dalam aspek pemakanan kaum Melayu sendiri yang gemar menghidangkan makanan seperti ketupat, lemang, rendang dan sebagainya di hari raya. Manakala bagi masyarakat India pula budaya mereka lebih untuk menghidangkan makanan-makanan seperti maruku, tosai dan sebagainya. Okey, bagi masyarakat Cina pula makanan seperti kuih bakul, kuih bulan dan ginsang menggambarkan kepada kita budaya masyarakat Cina di Malaysia. Kebanyakan resepi masyarakat Cina juga berasal daripada negara Cina itu sendiri. Walaupun kepelbagaian makanan yang terdapat di Malaysia ini menggambarkan etnik ataupun kaum masing-masing, tapi di Malaysia ianya acap kali ataupun selalu dimakan oleh setiap kaum tanpa mengira etnik yang berbeza. Kerana apa yang penting di Malaysia adalah status halal makanan tersebut. Seperti yang kita tahu, Malaysia ni mempunyai pelbagai kaum, contohnya kaum Melayu, Cina dan India. So semestinya kita mempunyai banyak cuti dah, banyak perayaan. Contohnya bagi kaum Melayu kita ada sambutan hari raya Aidilfitri, bagi kaum Cina pula kita ada sambutan Tempur Cina dan bagi kaum India kita ada sambutan hari Deepavali. So kita ni sebagai rakyat Malaysia, kita kena menghormati budaya kaum tertentu. Kita ni kaum Melayu, kita ni kaum Melayu, kita mesti menghormati perayaan kaum India. Seperti kita tahu, aktiviti bersukan ni memang diminati oleh rakyat Malaysia tanpa mengira bangsa lah. Sukan ni ada satu tradisional dengan modern tradisional ni kita boleh contohkan sebagai pemain gembau dan kemudian ni kita boleh sebagai permainan bola sepak. Yang kita tahu lagi, sukan dia boleh menyatukan